بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah kita bertemu lagi, dan tentu pertemuan kita demi untuk menghayati dan merenungi kisah kehidupan para sahabat yang berkeliling di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sememangnya adalah insan yang paling layak untuk menjadi inspirasi, teladan, contoh ikutan, model yang boleh kita bawa ke hadapan untuk dicontohi oleh kita sendiri, oleh anak-anak kita, oleh sesiapa saja di luar sana yang memerlukan seseorang untuk dia ikuti. Dan ini generasi yang hidup pada zaman turunnya Al-Quran, generasi yang terus mendapat didikan langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya yakin kita tidak akan pernah rugi untuk membaca cerita mereka dan melihat bagaimana mereka mengharungi kehidupan berdasarkan ciri yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk diri mereka. Dan untuk malam ini, saya bila sampai tengok muka tuan-tuan baru teringat yang lepas saya ada janji nak sentuh Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Betul kan? Tengok muka entah baru teringat. Tapi malam ni ready topik lain, maka tak apalah, Abu Ubaidah kita tolak ke depan lagi. Walaupun tentu nama Abu Ubaidah ni nama yang paling masyhur sekarang, saya rasa rugilah kalau kita lambat belajar tentang beliau. Tapi malam ni yang saya sediakan sepanjang hari ini adalah tentang Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah, nama yang tentu sekali kalaulah kita boleh pilih kan, sahabat-sahabat yang berpotensi untuk menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, cuma mereka tak sempat. Sebab yang kita tahu khalifah ada 4 orang lah. Khalifah Ar-Rashidah ini ada 4 orang, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib. Okay, ada 4 orang. Tapi kalau kita boleh senaraikan, ambillah mungkin 2 nama lah yang saya boleh fikirkan, ataupun 3 lah, ambil 3 nama yang kita boleh bayangkan kalau dia masih ada banyak sebab yang kita boleh sebut mereka ni memang layak untuk jadi khalifah setaraf Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhu. Okay. Yang pertama dalam fikiran saya adalah nama yang kita nak sebut malam ni lah, Zaid ibn Harithah. Dia akan syahid dalam perang Mu'tah, bermakna dia telah wafat dulu sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama kedua adalah nama yang sepatutnya nak bincang malam ni lah, tapi tak bincang pula. Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah pun sebenarnya dia wafat setelah Nabi wafat, cumanya dia tak sempat menjawat jawatan khalifah kerana dia wafat sebelum Umar Al-Khattab wafat. Sehingga Umar Al-Khattab sebut, kalaulah Abu Ubaidah ni masih hidup, aku akan nanti jadi khalifah. Tapi dia dah tak ada. Okay, dan sebab tu Umar bila dia nak mati syahid itu, dia panggil sejumlah sahabat untuk meeting syura. Dia tak ikut style Abu Bakar Siddiq lantik seorang untuk diundi sama ada setuju atau tidak. Kerana Umar tak jumpa siapakah satu-satunya nama yang dia boleh namakan memang dia inilah khalifah. Tak ada. Okay. Nama ketiga yang saya boleh fikirkan adalah Ja'far ibn Abi Talib, pun syahid dalam perang Mu'tah. Ya, Ja'far ibn Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan spokesperson ataupun juru cakap muslimin ketika di Habsyah. Ya, ini adalah nama-nama agung dalam kalangan sahabat. Hanya kerana mereka tak jadi khalifah bukan bermakna mereka ni dari sudut kedudukan rendah lah dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang jadi khalifah. Kerana mereka tak jadi khalifah kerana tak sempat lah, sebab syahid ataupun meninggal dunia lebih awal. Ya. Nama malam ni nama yang penting untuk kita baca setiap segi kehidupannya.
Tapi masa kita terhad untuk cerita segala-galanya, kita pilihlah cerita mana yang saya rasa ada impaknya kalau kita berikan perhatian. Zaid ibn Harithah, dia mungkin dah terbayang kat kepala, dia yang terawal peluk Islam. Dalam kurungan biasa diletakkan yang terawal peluk Islam dalam kalangan hamba. Tapi saya tak bersetuju dengan statement tu. Nanti kita ceritakan kenapa statement itu salah, ya. Sebab dia bukan hamba pun. Kenapa dia bukan hamba, kita akan ceritakan nanti. Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah ini sahabat sebenarnya kenal dia daripada 23 tahun umur sirah nabawiyah, lebih kurang 13 tahun ataupun 16 tahun daripada umur sirah Nabi SAW itu, maksudnya lebih daripada separuh. Mereka kenal Zaid ini adalah Zaid ibn Muhammad. Orang ingatkan Zaid ini adalah anak Nabi SAW, dan adalah ceritanya yang menyebabkan beliau dikenali sebagai anak Rasulullah SAW. Dan kita tahu Nabi SAW tidak ada seorang pun anak lelaki Nabi yang sempat capai umur remaja lah. Awal kanak-kanak dia sempat, awal remaja pun tak sempat, daripada daripada Al-Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim, 3 anak lelaki Nabi SAW, semuanya meninggal dunia ketika kecil. Tak ada seorang pun yang survive sampai umur yang remaja, Tapi Zaid ibn Harithah yang kita kenal sebagai hamba Nabi lah, dia ni sebenarnya dari sudut legal, dari sudut undang-undang zaman tu, dia adalah anak Nabi SAW. Nanti kita akan ceritakan. Itu cerita pertama kita sebenarnya tentang Zaid ibn Harithah. Ringkas cerita, tentu tak sempat nak cerita detail. Zaid sebenarnya adalah seorang anak kecil daripada Yaman yang diculik. Zaman tu bila bergaduh, antara risikonya adalah risiko yang beginilah, yang akan diugut adalah anak-anak kita, adalah keluarga kita, sampai sekarang pun kan. Tapi zaman itu lebih teruk lah, kerana polis tak ada, lawyer tak ada, mahkamah tak ada, maka cara untuk menganiaya orang tu sangat banyak. Dan oleh kerana keluarga Zaid ni adalah bergaduh dengan satu keluarga lain, yang keluarga itu keluarga Samsing, maka anak Zaid, anak kepada keluarga Zaid ini, iaitu Zaid sendirilah, diculik, dan Zaid terus dijual di sebuah pasar yang terletak di utara Taif hari ini. Nama pasar itu adalah Pasar Uqadh, mungkin pasar yang paling popular lah dekat dengan Mekah. Pasar Uqadh nama dia. Dan of course ni klasik cara orang nak ambil untung dengan mudah kan, jual harga murah ke apa, asalkan dapat untung. Ni bukan anak kita pun, kita pun culik dia, tak ada kos, Maka Zaid dijual, Zaid dipisahkan daripada keluarganya pada umur yang sangat kecil. Dalam masa yang sama, ketibaan Zaid ibn Harithah, belum lagi jadi anak Nabi, ketibaan Zaid ini kerana diculik, ketibaan dia ke Pasar Uqadh, dalam masa yang sama di Mekah ada satu cerita lain, iaitu pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah. Serentak cerita ni berlaku, serentak cerita ni berlaku. Zaid diculik, dijual di pasar, dan Nabi bernikah dengan Khadijah. Bila Khadijah nikah dengan Nabi SAW, Nabi pun sebut tentang Khadijah. Khadijah ni wasatni bimaliha, dia telah banyak menaja, membantu, meringankan urusan ekonomi aku. Sebab Nabi ni anak yatim piatu, miskin, tak ada pendapatan sangat, gembala kambing. Jadi pekerja Khadijah, pekerja buruh untuk pakcik dia sendiri Abu Talib. Maka Nabi tak ada duit, dan Nabi sebut dalam hadis memuji Khadijah bintu Khuwailid, isteri Nabi SAW yang pertama, wa wasatni bimaliha, dia inilah yang menaja kehidupan aku. Maka hari ni lagi lah kan, mungkin bila baca hadis ni nampak macam pelik sangat zaman dulu, tapi zaman sekarang adalah satu kebiasaan biasa. Kadang-kadang pasangan kita pun gaji lebih baik daripada kita. Dan jangan pening kepala memikirkan tentang urusan berkeluarga, apa peranan, duit tu duit milik siapa ke apa. Lihat hadis ini, Nabi sedikit mengakui Khadijah telah menaja kehidupan Nabi SAW. Ini syura dalam keluarga yang dipamerkan oleh Nabi SAW sebelum Nabi jadi Nabi lagi. Dan ketika itu Khadijah, kerana dia nak berikan macam-macam pada Nabi, dia hadiahkan rumah untuk Nabi, macam-macam. Salah satu hadiah Khadijah untuk Nabi adalah Khadijah minta kepada pakcik dia Hakim ibn Hizam untuk cari seorang hamba yang baguslah,
cari di pasar Ukaf, pasar tempat penculik tadi jual Zaid lah. Dan memang of course Hakim Ibn Hizam akan jumpa Zaid Ibn Harithah, bawa pulang Zaid ke Mekah, dan Hakim Ibn Hizam beri kepada Khadijah. Khadijah binti Khuwailid hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Beginilah cerita Zaid masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada 4 orang. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Khadijah, ada Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman adalah wanita yang unik. Saya harap, tak tahulah macam mana kita nak selang sedihkan ke apa, sebab saya rasa rugi kalau kita belajar tentang sahabat yang lelaki tapi tak belajar tentang sahabat yang perempuan ni. Takkan nak tunggu urutan habiskan semua lelaki dulu, lama lah kan. Kalau boleh kita selang sedihkan ke, lelaki sekejap, perempuan sekejap, untuk kita kenal masyarakat yang sangat unik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman wanita luar biasa, barangkali umurnya 10 ataupun belas tahun lagi tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah hamba milik Aminah yang menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi lahir, yang membawa pulang Nabi daripada Yathrib ketika ibu Nabi wafat di sana, wafat di Abwa. Maka Ummu Aiman yang bawa Nabi pulang ke Mekah semula. Ini Ummu Aiman, dan dia menjadi hamba lah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwarisi daripada ibunya sendiri, Aminah binti Wahab. Dan dalam rumah Nabi ada Khadijah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada Zaid ibn Harithah. Ini 4 orang dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan datang seorang lagi, Ali bin Abi Talib. Ali ibn Abi Talib pun akan masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana bila Nabi dah lebih senang, dah ada duit dan sebagainya, Nabi tawarkan kepada Abu Talib, mari dah sini, anak kamu seorang aku jaga. Menghargai Abu Talib yang jaga Nabi waktu kecil dulu. Inilah 5 orang dalam rumah yang mulia ini di Mekah. Nabi belum jadi Nabi lagi. Dan cerita pertama tentang Zaid, kedualah tadi cerita pertama kan, adalah cerita bagaimana ayah Zaid akhirnya jumpa Zaid. Bayangkan lama terpisah, tak terbayang apakah perasaan ibu dan ayah yang kehilangan anak. Kita yang tak hilang anak pun, cuma anak kita tu hantar ke tadika, hantar ke play school, dan kita rindu pada anak kita, bila lah nak jumpa lagi malam ni kan. Kita hantar ke pengasuh, dan kita sudah rindukan anak kita. Ini anak yang diculik secara zalim, dijual di pasar yang entah di mana, sehingga ibu Zaid ada banyak syair yang dia bacakan merintih akan kehilangan anaknya tadi, Zaid ibn Harithah. Dan apa yang berlaku? Ringkas cerita, ayah Zaid dapat tahu yang Zaid ada di Mekah, dan tuan kepada Zaid namanya Muhammad ibn Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum jadi Nabi lagi masa ni. Untuk kita clear maklumat sirah kita, Nabi belum jadi Nabi lagi. Nabi masih seorang Muhammad ibn Abdullah, salah seorang daripada masyarakat Mekah pada ketika itu. Dan ayah Zaid, ni dialog ni penting kita baca, sebab kita nak belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi menguruskan dilema, konflik dengan orang-orang di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya apa? Ayah Zaid dijumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kami ni adalah ayah Zaid dan pakcik Zaid yang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah ayah Zaid, dan aku nak tebus anak aku. Aku nak tebus Zaid ibn Harithah, anak aku. Dan berpada-padalah, sebab boleh bayangkan betapa mahalnya kos nak tebus anak. Beli hamba itu sendiri dah mahal, apatah lagi nak tebus. Tebus tu maksudnya kita nak minta satu hamba yang tuannya pun nak hamba tu, cuma kita ada kepentingan untuk dapatkan hamba tu, maka bayarannya mahal sikit lah kan. Macam nak beli player bola sepak kan, kalau free agent tu murah lah sikit, ataupun tak bayar lah. Tapi kalau yang masih ada kontrak dengan pasukan masing-masing, bayarannya tinggi lah. Untuk bayangkan, itulah Zaid, dia ada kontrak dengan Nabi SAW, dan ayahnya nak tebus. Dalam kes yang lain dalam sirah adalah kisah Salman Al-Farisi. Masa Nabi dan para sahabat nak tebus Salman Al-Farisi. Salman ni sahabat yang musafir daripada Parsi, sampailah ke Madinah cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tahu cerita Salman, Nabi nak tebus dia, kerana Salman ni hamba kepada tuan dia. Tuan dia seorang Yahudi, dan bayaran untuk tebus Salman ni sangat mahal, sampai memerlukan masa 3-4 tahun baru cukup wang tebusan untuk bebaskan Salman Al-Farisi. Maka Nabi ada banyak kelebihan tu pada Nabi lah, untuk Nabi minta lah wang mahal-mahal kan untuk bebaskan Zaid.
Tapi apa yang berlaku? Ini jawapan Nabi sebelum Nabi jadi Nabi. Untuk kita bayangkan luar biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut kepada ayah dan pakcik Zaid, wa hal lakuma fima huwa khairum minal fida. Apa kata? Aku cadangkan sesuatu yang lebih baik daripada tebusan yang kamu tawarkan itu. Maksudnya dia tawarkan wang tebusan untuk membeli semula Zaid, untuk bebaskan Zaid. Nabi cakap, aku ada satu tawaran yang lebih baik daripada itu. Dan mereka tanya, apa dia? Ad'uhu lakum, nanti aku panggil Zaid jumpa dengan kamu berdua. Fakhayruhu, maka kalian pergi tanya pada dia, suruh dia buat pilihan. Baini wa bainakum, antara aku ataupun kalian. Fa in ikhtarakum fahuwa lakum bighairi malin, kalau dia pilih kamu, ambillah, tak payah bayar, ambil, sebab dia dah pilih kamu, silakan ambil. Wa in ikhtarani fama ana wallahi billadhi yarghabu amman yakhtar, kalau dia pilih aku, siapalah aku untuk menolak seseorang yang nak kepada aku. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Nabi sebelum jadi Nabi, bagaimana Nabi uruskan masalah dan situasi yang agak mencabar ini, Dan apa yang berlaku selepas itu adalah Nabi panggil Zaid dan Nabi tanya, ni siapa, kenal tak? Dan tentulah Zaid kenal, ini Harithah ayah aku, dan ini pakcik aku Ka'ab. Dan Nabi pun berikan pilihan itu kepada Zaid. In syi'ta madaita ma'ahuma, kalau kamu nak, pergilah ikut mereka berdua. Wa in syi'ta aqamta ma'i, kalau kamu nak pun bolehlah nak kekal tinggal dengan aku sebagai seorang hamba. Dan tanpa taraddud, tanpa dolak dalih, tanpa rasa taraddud ni apa, dengan penuh keyakinan lah, dia tidak ada tak ambil masa untuk menjawab soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terus menjawab, bal uqimu ma'ak, bahkan dia, tentu sekali dia tak panggil Nabi Rasulullah sebab Nabi belum Rasul lagi masa itu. Aku nak kekal bersama kamu, bahkan aku pilih untuk kekal bersama kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayah Zaid bila dengar jawapan ini, marahlah dia. Jauh-jauh datang daripada Yaman, bertahun-tahun terpisah dengan anak sendiri. Dan bila dah jumpa, bila dah siapkan semua wang tebusan dan dapat tawaran lebih baik, ayah dia pun happy. Tiba-tiba bila diberikan pilihan, Zaid pilih untuk bersama dengan tuan dia. Waihaka ya Zaid, ini ayat mencarut dalam bahasa Arab. Waihak, apa kamu ni Zaid? Atakhtarul ubudiyah ala abika wa ummik, adakah kamu pilih untuk jadi hamba? Kamu lebih suka jadi hamba berbanding kembali kepada ibu dan ayah kamu sendiri? Okey, kita tengok kalau kita membaca cerita ni sekali lalu, sebagaimana biasalah kita ni, secara umumnya manusia ni, bila tengah berkonflik, kita biasanya malas nak fikir untuk menguruskan konflik. Dia lebih kepada macam mana aku nak memenangi konflik ni, macam mana aku nak menang, kan? Tengah bergaduh dengan kawan, tengah kita accident tengah jalan, langgar kereta orang ke apa, yang penting aku confirm betul dia salah, walau apapun ceritanya, yang penting aku betul. Kita akan suka menyalah-nyalahkan orang, kita akan suka untuk menang, sebab tu kita biasanya bila dalam konflik, kita gagal mengutip maklumat dengan betul, dengan pasangan ke, dengan anak pun kita ada konflik juga, dengan siapa sajalah, dengan jiran ke. Butir-butir kata yang keluar daripada mulut orang yang berkonflik dengan kita, biasanya kita dah tak heran dah, lantaklah kau nak cakap apa pun, yang penting aku nak menang. Tapi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa telitinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kata-kata ayah Zaid, mendengar kata-kata Zaid, dan membaca situasi yang penuh dengan dilema itu. Boleh bayangkan, Nabi seorang yang luar biasa. Nabi akan cuba untuk memenangi hati semua orang. Nabi cuba untuk meraihkan semua orang, memberikan hak kepada semua orang. Dan dalam kes ini bayangkan, Nabi kena memenuhi hak Zaid yang nak kekal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga kena memenuhi hak ayah Zaid, pakcik Zaid, ibu Zaid yang nak Zaid, sebab dia sedih tengok Zaid kena jadi hamba kepada seorang tuan di Mekah. Kan dilema untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat ini situasi yang biasa kita lalui kot dalam kehidupan kita. Kalau mungkin boleh bayangkan satu apa dia, kita nak dalam situasi yang ada beberapa orang sedang berada dalam satu situasi,
Misalnya bila balik kampung, kita yang mak ayah ni mungkinlah ada satu standard sikit untuk anak-anak kita. Tak boleh screen time tu, tak boleh lebih-lebih sangat. Tengok TV tu 1 jam, tutup. Tapi dah balik kampung dengan atuk, dengan nenek kan, atuk nenek pun layan, nak layan dia, nak main dengan dia, tengok TV dengan dia berjam-jam. Macam mana? Payah tu kita. Macam mana kita nak uruskan situasi tu? Kadang-kadang mak ayah, kita tak nak bagi anak kita makan manis, tak nak bagi dia makan aiskrim. Cukuplah kuota 1 minggu 1 aiskrim, ataupun 1 minggu 1 coklat manis. Tapi dah bila balik kampung, pagi dah makan aiskrim, petang minta lagi. Atuk takkanlah tak bagi. Atuk dia akan bagi cucu dia makan manis-manis. Bukan nak cakap atuk memang macam tu, tapi secara umumnya nak bagi tahu, itulah dilema bila di depan kita dalam satu situasi yang sama ada beberapa orang yang kita kena jaga haknya, kan? Dan payah sebenarnya nak memikirkan masalah tu. Setiap seorang perlu dilayan dengan cara beza-beza. Dan sebab itu dalam kes ini kita tengok bagaimana Nabi sangat berjaya menguruskan konflik tersebut. Nabi tahu Zaid nak Nabi, takkanlah Nabi nak tolak Zaid. Dalam masa yang sama Nabi tahu ayah Zaid tentu sekali kecewa dengan apa yang berlaku. Dan kata-kata tadi penting. Ayah Zaid yang dia tak suka apa dia? Ayah Zaid tak suka Zaid tu jadi hamba di Mekah ni. Nabi tangkap perkataan tu. Dan apa Nabi buat? Nabi pegang tangan Zaid, Nabi bawa Zaid ke Kaabah, dan di sanalah Nabi SAW buat satu pengumuman. Zaman tu kalau nak mewartakan sesuatu, nak buat pengumuman, nak buat iklan, tempatnya adalah di Kaabah ataupun Bukit Safa, tempat keramaian. Dan Nabi SAW bagi satu ucapan, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, ishhadu, kalian saksikanlah, anna hadha, saksikanlah budak ini Zaid ibn Harithah ibni, budak ni Zaid ibn Harithah, tapi mulai hari ini Zaid telah menjadi anak aku. Yarisuni, dia mewarisi aku, wa arisuhu, dan aku pun mewarisi dia. Boleh bayangkan ini yang berlaku pada ketika itu. Dan zaman itu dalam Islam benda ini telah diharamkanlah. Pada tahun ke-5 Hijrah, Allah akan turun ayat dalam surah Al-Ahzab melarang tabanni, melarang untuk kita binkan anak-anak angkat tu kepada kita lah. Bin tu kena ayah biological, tak boleh bin kepada ayah angkat, sebab dia mengganggu proses nasab dan sebagainya. Itu dilarang oleh agama kita. Tapi ketika Nabi melangsungkan proses tabanni ini, iaitu binkan Zaid kepada Nabi SAW, itu belum jadi larangan lagi. Maka Nabi tukar nama Zaid ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kisahnya? Zaid pun happy, ayah Zaid pun barangkali bukan 100% happy, kecewa juga balik ke Yaman, anak dia tak ada sekali. Tapi sekurang-kurangnya kerisauan terbesar ayah Zaid, iaitu dia tak nak anak dia tersiksa menjadi hamba di Mekah, kerisauan tu dah hilang. Nah tengok kalau kita baca sirah, golongan hamba akan kena seksa. Khabbab ibn Arad kena seksa, Bilal ibn Rabah kena seksa. Bahkan yang bukan hamba pun, yang ada perjanjian dengan kabilah-kabilah tertentu di Mekah, macam keluarga Yasir, Sumayyah, Yasir, Ammar ibn Yasir, Abdullah ibn Yasir, keluarga yang diseksa teruk ni, tinggal Ammar bin Yasir je hidup. Keluarga yang diseksa teruk ni bukan hamba pun. Sumayyah bukan keluarga hamba, dia adalah keluarga orang yang ada perjanjian dengan keluarga Banu Makhzum, keluarga Abu Jahal. Bayangkan mereka tu semua diseksa, tiba-tiba Zaid tak kena seksa pun, Zaid tak kena bantai pun. Sebab memang status Zaid telah berubah menjadi seorang yang binnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menjadi seorang Quraisy. Zaman tu boleh lah. Selepas tu dia diharamkan dalam Islam untuk proses tabanni, iaitu kita ambil mana-mana anak, binkan kepada kabilah kita. Dan antara bukti lain, isteri kedua Zaid ibn Harithah adalah Zainab binti Jahash. Siapa Zainab binti Jahash? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti. Tapi asalnya Zainab ini sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia asalnya dia akan bernikah dengan Zaid dulu. Kemudian dia bercerai dengan Zaid. Kemudian Allah berikan arahan untuk Nabi bernikah dengan Zainab binti Jahash. Ini cerita paling kontroversi dalam sirah. Kalau sempat kita ceritalah, kalau tak sempat sekadar untuk pengetahuan tuan-tuan. Ini mungkin cerita yang paling kontroversi dalam sirah, dengan maksud siapa nak baca cerita ni, tolong baca dia elok.
Jangan baca sekali lalu lepas tu buat keputusan. No. Ini antara cerita yang kontroversi sikit dalam sirah. Cerita bagaimana keluarga Zaid dan Zainab binti Jahash ni retak, dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila akhirnya Zaid bercerai dengan Zainab, Nabi pula menikah dengan Zainab tadi tu. Sedangkan awal dulu pernikahan Zainab dengan Zaid, Nabi yang cadangkan Zainab menikah dengan Zaid. Bayangkan peningnya cerita ni kan. Maka kalau nak tahu cerita ni, boleh baca detail lah. Cuma berhati-hati sikit, jangan cepat-cepat nak keluar, nak buat keputusan daripada cerita tu, sebab ini cerita yang memerlukan perhatian yang lebih sikit lah. Okay? Itu menunjukkan Zaid telah dinaik taraf, upgrade menjadi seorang Arab Quraisy, dan itu adalah cerita yang mungkin yang besarlah tentang Zaid ibn Harithah. Kita tahu nanti bila Nabi dapat wahyu, antara yang terawal peluk Islam adalah Zaid ibn Harithah. Okay? Antara yang terawal peluk Islam adalah Zaid ibn Harithah. Okay? Dan itu sendiri telah menandakan bagaimana Zaid memilih hidayah itu dengan segera, sebagaimana dia telah memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segera ketika dia diberi pilihan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada nak kembali kepada keluarga dia ataupun nak kekal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelaran Zaid ini yang penting, sebab ialah zaman itu zaman yang orang suka meletakkan laqab ni gelaran kepada mana-mana orang lah, sebagai tanda kemuliaan, pujian dan sebagainya. Gelaran yang diberikan kepada Zaid ibn Harithah, Zaid ibn Harithah adalah Hibbur Rasul, Hibbur Rasulillah, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dalam banyak-banyak gelaran yang lekat kepada Zaid ibn Harithah adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay? Dan Zaid ibn Harithah ini kelak dia akan bernikah dengan orang yang pertama, iaitu Ummu Aiman. Dan kita sebut tadi Ummu Aiman siapa? Dia adalah ahli dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia sebenarnya adalah seorang perempuan yang tua 10 ataupun 11 tahun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Zaid itu adalah 10 ataupun 11 tahun lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Aiman adalah seorang hamba perempuan Habasyiyah. Maksudnya apa? Habasyah, orang yang berkulit gelap, orang Afrika. Dan secara teknikalnya budaya zaman itu tidak menganggap orang-orang Habasyah ni sebagai orang yang mulia lah. Dia bukan dianggap sebagai golongan yang mulia. Ini resis lah kepada kulit kan, warna kulit. Dan warna kulit Zainab, Ummu Aiman itu dianggap sebagai kelas kedua lah ni, dibandingkan dengan orang-orang Arab yang berada di Mekah dan Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada para sahabat, siapa yang nak nikahi seorang perempuan sayyidu nisa'i ahlil jannah, pemimpin wanita di surga, siapa nak kahwin dengan nak kahwin dengan orang yang ada taraf begini, pergi nikahi Ummu Aiman. Dan masya-Allah, kita baru sebut tadi Zaid telah menjadi seorang yang diangkat statusnya dalam kalangan masyarakat Mekah. Tapi ketika dia dinaikkan status pangkat jadi orang Arab Quraisy, itu tidak mengubah Zaid untuk mengikut cara kehidupan orang-orang jahiliah. Sebab orang jahiliah, cara mereka memilih pasangan, cara mereka memilih pilihan-pilihan dalam hidup, nak nikah dengan siapa, nak duduk dekat mana, cara dia memilih itu adalah berdasarkan asabiyah. Dia tidak akan melayan orang-orang yang bertaraf rendah, berkasta rendah ni. Apatah lagi orang macam Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman, dia adalah hamba yang dibebaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi masih kekal berada dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman ini, dan dia lebih tua, dia jauh lebih tua, seorang perempuan tua berkulit hitam, bekas hamba. Apa lagi yang boleh kita faham yang Ummu Aiman ni bukan wanita yang tinggilah dia punya standard dia untuk zaman itu. Tapi Zaid ketika dengar saja ini perempuan akan menjadi pemimpin wanita-wanita syurga, Zaid terus angkat tangan, biar aku yang nikahi dia. Dan daripada pernikahan yang agung inilah Zaid akan mendapat anaknya yang pertama. Dan barangkali dalam ramai-ramai anak Zaid ibn Harithah, anak dia barangkali ada 4 atau 5 orang anak Zaid ibn Harithah. Sebahagiannya kita kenal, sebahagian kita tak kenal. Anak Zaid yang paling agung adalah Usamah ibn Zaid ibn Harithah.
Dan Nabi anggap Usamah ni macam cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan gelaran yang sama diberikan kepada anak Zaid, Hibbur Rasul. Sama macam Hasan dan Husain pernah Nabi dukung, Usamah pun Nabi pernah dukung juga, kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat semua orang dalam kacamata yang sama. Terutamanya untuk anak seorang bekas hamba yang bernikah dengan seorang lagi bekas hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Zaid dan Ummu Aiman. Masya-Allah, ini keluarga yang luar biasa Allah anugerahkan berada dalam catatan sirah nabawiyah kita. Zaid akan berhijrah bersama dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Zaid akan duduk di Madinah sebagaimana orang sahabat-sahabat yang lain. Cuma Zaid tidak lagi berjiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak duduk satu rumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu ini akan memberikan impak kepada rasa kasih cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab anak Nabi yang berjiran dengan Nabi hanyalah Fatimah dan Ali bin Abi Talib saja selepas Ali nikah dengan Fatimah. Selebihnya, of course, rumah yang berada di bahagian timur Masjid Nabawi itu dikhususkan hanya untuk isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Zaid di tempat lain. Maka Nabi tidak ada regular meeting dengan Zaid. Tapi tetap Zaid akan menjadi orang yang besar ketika ada peristiwa-peristiwa agung. Dan yang paling unik tentang Zaid adalah cerita yang terakhir tentang Zaid. Zaid ini dia tidak terlalu ada banyak cerita yang terperinci, tapi cerita yang terakhir ini adalah cerita yang agak terperinci tentang Zaid, dan itu adalah cerita terakhir tentang Zaid ibn Harithah. Cerita Zaid syahid adalah antara cerita yang terperinci tentang Zaid ibn Harithah itu sendiri. Apa yang berlaku? Dan ini kita akan kaitkan dengan Palestin. Saya rasa saya disentuh sikit tentang perang ini, tapi saya akan bawa kita kembali ke Palestin sebab rasa tak senang kita nak cerita apa saja pada masa kini tanpa kita cuba memberikan pelajaran dan ibrah kepada apa yang masih berlaku di bumi Palestin. Hampir 100 hari dan 92 hari krisis itu telah berlangsung. Untuk kita bayangkan betapa teruknya skala perang pada kali ini, mengalahkan mana-mana perang sejak 1948 di Palestin. Sebab 1948 itu sendiri pun 750,000 orang sahaja menjadi pelarian, tapi ini telah melibatkan keseluruhan Gaza, maksudnya 2 juta orang menjadi pelarian di tanah air sendiri, dan rumah mereka semua hancur, musnah, tak dapat diduduki lagi. Dan jumlah kematian yang sudah mencapai 23,000. Dalam masa yang sama 10,000 orang lagi hilang, tak tahu kat mana, barangkali di bawah runtuhan, barangkali memang dia tak jumpa, lost count. Untuk menunjukkan ini bukan cerita yang mudah untuk kita lupakan dan kita ceritakan benda lain semata-mata tanpa kaitkan dengan Palestin. Kisah terakhir Zaid ibn Harithah adalah kisah yang dekat dengan Palestin. Oleh kerana Zaid adalah seorang tokoh bukan hanya kerana keimanan, bukan hanya kerana cintanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kerana Zaid memang ada kualiti kepimpinan. Memang Zaid ada kualiti kepimpinan dan kepahlawanan yang tidak ada pada sahabat lain. Zaid telah dilantik bersama dengan 3 orang ataupun 2 orang amir, 2 orang panglima perang Islam dalam sebuah perang yang unik. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu isyarat. Perang kali ini bukan perang yang biasa-biasa. Perang kali ini adalah perang yang sangat pelik. Kerana mana-mana perang yang kita baca sebelum peristiwa ini, perang itu berlaku dekat dengan Mekah, dekat dengan Madinah. Mana-mana mission ekspedisi pun dekat dengan Mekah, dekat dengan Madinah. Dan kita faham agendanya apa. Perang Badar kita faham agenda dia apa. Kita kenal musuhnya siapa. Perang Uhud pun sama, perang Khandaq pun sama. Dengan orang-orang Yahudi di Madinah pun kita faham ceritanya kenapa berlaku begitu. Tapi satu perang yang berlaku selepas perjanjian Hudaybiyah, yang musuh kepada perang ini bukan orang Mekah pun, bukan orang Yahudi, bukan orang musyrikin Makkah, tapi musuh dalam perang ini adalah Rom. Dan bersama dengan Rom adalah Arab Ghassan yang berdaulat dan walak kepada Rom. Dan lokasi perang kali ini, kita boleh bayangkan, perang paling jauh sebelum perang ini
lokasi paling jauh yang pernah Nabi pergi sebelum perang ini barangkali adalah Badar. Badar itu perjalanannya makan masa dalam seminggu perjalanan ke Badar, ya. Kemudian Uhud dekat saja dengan Madinah. Khandaq pun di utara Madinah saja, ya. Tak ada perang yang begitu jauh yang direkodkan dalam sirah Nabawiyah. Tiba-tiba kali ini jarak untuk menuju ke lokasi perang ini memakan masa berbulan-bulan. Dahlah bertemu dengan musuh yang tak pernah diperangi, musuh yang sangat pelik, tak pernah dalam senarai selama ini. Tiba-tiba berlaku. Perang yang dimaksudkan adalah perang Mu'tah yang terletak di Jordan. Kalau nak tuan-tuan anda belajar dekat sana, itulah Jordan yang sama yang dimaksudkan sebagai peristiwa lokasi kepada peristiwa perang Mu'tah di lebih kurang dekat tengah Jordan tu, selatan sikit, Karak, ya, dekat bawah Laut Mati. Ada satu tempat nama Karak, dekat dengan Petra juga Karak ni, ya. Dan lebih unik, perang ini Nabi sendiri tak join. Ini adalah kalau kita sebut perang besar pertama yang Nabi tak join. Lokasinya jauh, berperang dengan orang yang agak pelik, dan Nabi lantik 3 orang panglima perang sekaligus sebagai pemimpin. Apalagi kalau bukan memaksudkan perang ini risikonya tinggi. Risikonya adalah kita akan kehilangan pemimpin-pemimpin, amir, general-general perang kita. Dan ini nama-nama yang besar Nabi lantik. Siapakah dia? Zaid ibn Harithah yang pertama. Nama yang kita bincang pada malam ni, Zaid ibn Harithah menjadi panglima perang pertama, amir pertama, general perang yang pertama dalam perang Mu'tah. Dan Nabi isyaratkan kepada Zaid, kalau usiba Zaid, kalaulah Zaid tewas, syahid, yang akan ganti Zaid adalah Abdullah ibn Rawaha. Siapa Abdullah ibn Rawaha? Panglima perang juga, dan dia adalah penyair rasmi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Rawaha, penyair rasmi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Abdullah ibn Rawaha pun syahid, serahkan baton kepimpinan perang Mu'tah kepada Ja'far ibn Abi Talib. Siapa Ja'far ibn Abi Talib kalau bukan yang kita sebutkan tadi? Dia adalah juru cakap muslimin dalam peristiwa di Habasyah. Bila mereka tiba di Habasyah, kan musyrikin Quraisy kan buru mereka daripada Mekah, dan Raja Najasyi panggil masuk ke dalam istana. Yang menjadi wakil umat Islam untuk berbicara adalah Ja'far ibn Abi Talib. Ini panglima besar dalam sejarah Islam. Dan Nabi lantik 3 orang ini. Terus 3 Nabi lantik, tak pernah-pernah selama ni lantik 3 terus. Dan Nabi lantik 3 orang. Dan apa yang berlaku telah mengejutkan Nabi sendiri. Walaupun Nabi boleh jangka itu boleh berlaku, tapi ia akan mengejutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangkan satu kedukaan yang tak pernah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun-tahun sebelum itu. Apa yang berlaku? Yang uniknya adalah apa yang berlaku di Mu'tah itu Nabi laporkan secara siaran langsung, macam kita dengar khabar daripada Gaza sekarang ni. Kan kita bersiaran langsung melihat video, gambar, angka kematian daripada Gaza, ya, secara live. Sama juga ketika perang Mu'tah, tiba-tiba Nabi panggil sahabat untuk berkumpul. Nabi panggil sahabat, datang ke Masjid Nabawi. Nabi naik ke mimbar dan Nabi ceritakan apa yang berlaku di Mu'tah. Nabi bermula dengan cerita Zaid telah syahid, dan Nabi menangis. Nabi kesedihan. Kemudian Nabi sebut panji kepimpinan Islam di Mu'tah diserahkan kepada Abdullah ibn Rawaha, dan Abdullah ibn Rawaha pun syahid. Kemudian dilepaskan panji itu kepada Ja'far ibn Abi Talib, pun syahid juga. Menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh bayangkan Ja'far ibn Abi Talib antara yang paling tragis lah, sebab Ja'far ini merupakan orang yang dalam sirah tak banyak cerita, sebab dia terpisah dengan Madinah. Dia duduk di Habasyah lama, baru saja pulang ke Madinah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semula. Tiba-tiba tahun depan dah dia kena berjihad pula ke Mu'tah. Sangat sedih cerita Ja'far. Maka Nabi menangis bila Nabi ceritakan, melaporkan kepada para sahabat secara live apa yang berlaku di Mu'tah sekarang ni. Dan Nabi sebut nanti yang akan menegakkan kembali panji ini adalah saifun min suyufillah,
pedang Allah Ta'ala, itu Khalid bin Al-Walid. Dan Mu'tah adalah cerita pertama yang akan mengangkat nama Khalid bin Al-Walid. Sebelum nanti kita akan jumpa banyak cerita lagi tentang Khalid bin Al-Walid dalam perang-perang yang selanjutnya. Baik, apa yang berlaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah waris-waris panglima yang besar ini. Dan bila Nabi sampai ke rumah Zaid ibn Harithah, Nabi peluk anak-anak Zaid ibn Harithah macam cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan Nabi menangis sehingga sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa yang ada kat mata kamu tu ya Rasulullah? Sebab sahabat melihat Nabi menangis. Nabi menangis terisak-isak bila Nabi peluk anak-anak Zaid ibn Harithah. Dan Nabi terus jawab kepada yang bertanya, Sa'ad ibn Ubadah yang bertanya, juga panglima besar umat Islam, "Hadza bukaul habib ala habibihi." Ini adalah satu tangisan Al-Habib, tangisan Al-Habib, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kita cintai, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tangisan seorang Nabi yang kalian cintai ini, ala habibihi. Yang Nabi yang kalian cintai ini ada orang yang dia pula cintai, iaitu Zaid ibn Harithah. Dan kita boleh bayangkan segala kenangan sejak kali pertama bertemu dengan Zaid ibn Harithah, sehinggalah akhirnya terpisah kerana kematian, kesyahidan Zaid ibn Harithah di medan Mu'tah. Dan inilah cerita terakhir tentang Zaid ibn Harithah, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita sebut tadi, Mu'tah, ramai bertanya apa tujuannya perang Mu'tah ni berlaku. Pelik, banyak maklumat yang pelik tentang Mu'tah. Dan kita pernah sebut sebelum ni, saya sebut sekali lagi, Mu'tah adalah projek pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Projek anak tangga yang pertama untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Ia adalah projek pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dan projek ini bahkan Nabi pun tak sempat selesaikan. Nabi dah wafat dah, Nabi tak sempat selesaikan, Dan projek pertama itu adalah Mu'tah. Kerana kalau kita boleh tengok lokasi pun kita dah boleh agak dah. Umat Islam tak pernah langsung ada pengalaman, ada sebab untuk berperang dengan Rom. Caesar Rom masa itu pun, Heraclius, tak silap saya, Heraclius yang merupakan wakil Maharaja Byzantine yang berada di Al-Quds pada ketika itu, dia pun bertanya, siapa mereka ni? Kenapa mereka nak cari pasal dengan kita? Bahkan mereka pernah memanggil Abu Sufyan, bertanya kepada Abu Sufyan, mereka ni siapa yang tiba-tiba nak datang ke tempat kita? Sedangkan mereka ni adalah satu kumpulan yang selama ni tak ada apa-apa pun antara kita dengan mereka. Kita tak pernah berperang dengan mereka. Kita faham bahawa mereka ini, iaitu masyarakat Muslim, masyarakat Arab ini, masyarakat yang uncivilized. Tak ada pasukan tentera yang hebat, tak ada ekonomi, tak ada segala-galanya. Sampai Heraclius pun jadi bingung fikir, kenapa ni nak serang-serang kami? Dan itu menandakan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mu'tah ini cuba memberikan bayangan, kami adalah waris sebenar kepada tanah Palestin. Kami adalah waris kepada para anbiya yang telah mengimarahkan Masjidil Aqsa, dan kami akan kembali ke tanah yang sama. Kita azan dulu, kemudian kita tutup dengan cerita-cerita berbaki tentang Zaid ibn Harithah, insya-Allah.
Bismillah. Baik, yang terakhir tadi saya sebut bagaimana projek Mu'tah sebagai anak tangga yang pertama sebelum projek-projek selanjutnya dalam pembebasan Masjidil Aqsa yang hanya akan berlaku 6 tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu selain daripada kerana kita bela Palestin kerana kemanusiaan, kerana kesian dan sebagainya, ada satu faktor akidah, faktor sunnah yang sangat besar untuk kita rasakan getarannya bila kita bersama-sama berkempen dan masih memberikan peringatan tentang Palestin. Dan tentu bila kita melihat umur ataupun tempoh perang kali ini sudah lanjut hampir 100 hari, tentu yang paling diminati oleh mereka yang nak hancurkan Gaza itu adalah mereka nak kita boring lah. Mereka nak kita boring, meluat, rasa macam canggung nak cerita lagi pasal Palestin. Sampai bila kan nak cerita pasal Palestin? Cukup-cukup lah. Dan itulah yang dikehendaki oleh musuh yang ingin menghancurkan Baitul Maqdis. Dan antara pelajaran akhir yang kita boleh sebutkan, kalaulah Nabi sendiri nampak projek Palestin ni kena jadi projek jangka masa panjang, Nabi sendiri pun tak sempat menikmati salat di Masjidil Aqsa kecuali masa peristiwa Isra' Mi'raj dah. Itu pun secara historiknya, secara sejarahnya kita boleh sebut Masjidil Aqsa yang Nabi solat masa peristiwa Isra' Mi'raj tu bukan masjid sebenar. Dia adalah masjid yang kita boleh bayangkan rupa masjidnya, lokasinya adalah lokasi yang dicipta secara apa nak sebut ya, macam zaman sekarang kita boleh bayangkan apa ya istilahnya Haji, saya tak ingat lah. Biasa kalau orang buat pancaran cahaya yang nampak tempat tu macam real padahal tak kan, apa nama dia, tak ingat saya. Itulah kita boleh bayangkan itu yang berlaku ketika Nabi salat bersama dengan para anbiya. Kerana Masjidil Aqsa tak ada pun pada zaman Nabi SAW, dihancur, rosak, tak digunakan. Bahkan dalam Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah pun menyebut secara terang-terang riwayat Umar Al-Khattab yang sampai ke Baitul Maqdis untuk ambil kunci Masjidil Aqsa. Patrick Sophronius yang bertanggungjawab menjaga kunci itu bagi tahu kepada Umar, tak payahlah solat kat Masjidil Aqsa, itu tempat kami buang sampah, solat kat sini je. Itulah cerita Umar solat dekat depan gereja tu, sebab padri itu bagi tahu tak payah pergi sana, itu tempat kami buang sampah. Untuk bayangkan, Nabi sendiri tak pernah betul-betul melalui pengalaman merasai bagaimana Palestin itu merdeka pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi pun tak rasa benda itu, dan ia diwariskan untuk generasi seterusnya kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada Umar bin Al-Khattab, dan 6 tahun diperlukan lagi untuk akhirnya umat Islam dapat menikmati salat di Masjidil Aqsa, dapat menunaikan hadis Nabi yang agung, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tak payah kita semangat nak berjalan ke sana sini kecuali ke 3 masjid saja, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi ataupun Masjidil Rasulullah dan Masjidil Aqsa. Hadis ini telah disebut sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada seorang sahabat pun yang berjaya menunaikan hak hadis ini. Tak ada rekod sahabat yang solat di Masjidil Aqsa sebelum Masjidil Aqsa dibebaskan pada era Umar Al-Khattab. Maka sama macam kita, saya harap jangan boring lah kalau nampak semacam bila saya nak berhenti cakap pasal Palestin ni. Saya rasa itu adalah satu sunnah untuk kita sama-sama lah masih berkongsi lagi tentang Palestin, masih membaca lagi tentang Palestin, dan mudah-mudahan ada pahala sunnah yang kita ambil daripada perjuangan kita itu, insya-Allah. Itulah yang kita mampu jauh daripada Palestin ni, dan itu mungkin barangkali pahala paling besar kita dalam soal perjuangan Palestin, kerana kita tak mampu nak buat benda lain. Dan mudah-mudahan itu menjadi bukti esok di hadapan Allah Ta'ala, kita bagi tahu aku pun terlibat juga dengan perjuangan Palestin walaupun daripada jauh daripada Malaysia. Wallahualam. Ada soalan? Kalau ada? Tak ada? Kita jumpa lagi pertemuan akan datang, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.